Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, semua pendengar motivasi pagi? Moga-moga pagi ini memberikan kebaikan kepada kita. Jadi pagi ini insya-Allah tuan-tuan dirahmati Allah, bersama saya sekali lagi PU Amin dan juga rakan penerbit motivasi pagi Puan Mazlina binti Ismail. Jadi pada pagi ini juga seperti biasa, untuk kali ini saya nak serikan, nak tambah lagi kualiti pagi kita dengan doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lakum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada kejahatan di dunia dan kejahatan di akhirat. Sehatkanlah tubuh badan kami supaya kami ini sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tuan-tuan rahmati Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga doa ini tadi akan menambahkan kekuatan pada diri kita, dan kata Nabi SAW, doa itu adalah senjata bagi orang beriman. Jadi moga pagi ini saya nak berkongsikan satu tajuk yang sangat dekat dengan kita, kata Imam Al-Ghazali, iaitu kematian dan juga taubat. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, itulah Imam Al-Ghazali, dia pernah bertanya kepada anak murid dia, apa benda yang paling dekat dengan kita? Dia katalah macam-macam yang dekat dengan kita ni. Alah macam-macam lah. Tarikh yang dekat dengan kita ini, nak peperiksaan, nak dekat kita ini, macam-macam jawapan yang diberikan. Kita pun kalau ditanya apa paling dekat, yang paling dekat dengan kita, apa dia? Yang dia paling dekat dengan kita botol, sebab botol depan meja kita. Yang paling dekat dengan kita pen, sebab pen atas meja kita. Tapi sebenarnya jawapan yang paling tepat adalah yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Sebab itulah kadang-kadang 2-3 hari ni saya tersentak, sebab dalam banyak kali dalam hidup saya banyak kali menghadapi dengan satu peristiwa atau pengkhabaran manusia yang mati dalam keadaan tiba-tiba. Kita tak tahu, tak sedar, tiba-tiba je dapat berita dah meninggal, sesak nafas, sakit jantung, tiba-tiba dah meninggal. Jadi macam inilah kita nak kaitkan dengan diri kita. Kalaulah satu hari Allah Subhanahu wa taala ambil nyawa kita, dan pada ketika itu kita dalam keadaan tak bersedia, saya rasa mungkin ramai manusia pun tak bersedia untuk menghadapi mati. Sebab itulah kita ni kadang-kadang diberikan kefahaman oleh orang-orang barat, oleh orang-orang orientalis, bahawa kematian itu adalah tidak ada nilai. Maknanya nak hidup-hidup sungguh-sungguh, esok bila dah mati tak ada apa. Sebab supaya kita tak boleh nak berusaha selepas kita mati. Tapi Islam tidak. Islam mengajarkan kepada kita kena bersungguh-sungguh untuk dunia kita yang kedua, iaitu akhirat. Rehat kita apabila selepas kita meninggal dunia, kita akan bekerja lagi, kita akan dihidupkan kembali, sama ada kita akan berada abadan abada selama-lama dalam syurga Allah ataupun neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya bila kita tahu bahawa kematian itu datang tiba-tiba, dan kadang-kadang juga kita tahu bahawa yang merosakkan kematian seseorang, maknanya yang mencacatkan kebaikan pada kematian seseorang adalah kemaksiatan. Ya betul, manusia memang tak boleh terlepas daripada melakukan macam-macam kesalahan. Orang kata memang dah jadi sifat tabi'i, fitrah manusia ni kan tuan-tuan rahmati Allah, memang banyak buat silap, kecuali Nabi SAW yang maksum. Tapi sebagai seorang Muslim, apabila kita telah melakukan perbuatan yang mengundang dosa, kita ni banyak buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi ajarkan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah pagi ini dalam kehidupan kita, dalam sibuk kita nak mengejar dunia, apa itu makna taubat? Taubat itulah adalah dalam keadaan penuh keinsafan, adalah makna penyesalan, gambaran sebaik-baik manusia yang melakukan kesalahan, baik berupa dosa kecil ataupun dosa besar, seperti mana yang Nabi SAW maksudkan, iaitu setiap anak cucu Adam adalah pelaku kepada dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah orang yang bertaubat. Hadis daripada Ibnu Majah. Maknanya tuan-tuan perempuan rahmati Allah, betul, kita memang tak boleh lari daripada nak melakukan dosa. Kadang-kadang ada yang kita buat itu dosa besar, kadang-kadang ada yang kita buat itu selalunya dosa kecil kan. Kadang-kadang kita buat kereta tu tak pasal-pasal kita horn orang, tak pasal-pasal kita selit lain orang. Kadang-kadang kita nak semayang, nak cepat, tiba-tiba kita halang pula parking orang, dah orang yang nak keluar tadi jadi lambat. Sebab itulah tuan-tuan perempuan ibu yang dirahmati Allah, dosa ni satu benda yang memang dalam hidup kita payah nak lari. Tapi sebab itulah Nabi SAW ajarkan kepada kita bagaimana cara untuk kita menghapuskan dosa, membersihkan jiwa adalah dengan cara bertaubat. Sebab itulah kalau kita sedar
sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita dalam sehari kita kena bertaubat lebih daripada 70 kali. 70 kali. Sebab itu dalam hidup kita ni tuan-tuan dan rahmat Allah, kita cek. Baik, kita cek diri kita sekarang. Berapa kali dalam sehari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Mungkin kita sembahyang taubat 2 rakaat sekali je, ataupun kita buat banyak kali. Macam mana? Tu kita tanya diri kita. Sebab apa? Kita mengambil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, demi Allah, wallahi, sesungguhnya aku beristighfar, yakni memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehari lebih daripada 70 kali. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan tadi, maksum, tak ada dosa. Tapi sebenarnya Nabi ni abdan syakura. Dia bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia nak ajarkan kepada kita tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan puan rahmati Allah, taubat inilah adalah salah satu cara untuk kita menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang-kadang yalah, tak boleh juga kita nak nafikan kan, sebab sebilangan masyarakat Islam hari ini kadang-kadang leka dengan maksiat, dan kadang-kadang ada pula orang tu dia tak rasa bersalah langsung. Ada kalanya bangga pula dengan kesalahan dia tu. Inilah jenis orang yang hatinya dah mati. Benarlah seperti mana yang diungkapkan oleh Syekh Hussein Yusuf Al-Ghazal, yang mana dia sebut dapat kita saksikan bahawa saat ini akhir zaman, apabila seseorang melakukan perbuatan dosa, maka dia tak rasa malu, ya? Dia buka aurat, tak rasa apa, dia bangga, this is my hair, ini rambut saya. Dia tunjukkan body dia, ini badan saya yang cantik. Dia tak berasa malu. Ini akhir zaman, inilah yang akan berlaku. Kalau dia bonceng anak dara orang, bawa berjalan-jalan dengan perempuan yang bukan mahram, dia rasa bangga. Inilah yang menunjukkan kejantanan aku. Ini tuan-tuan rahmati Allah, ini yang berlaku akhir zaman. Sebab itulah kata Syekh Yusuf Al-Ghazal bahawa akhir zaman ni memang orang buat dosa tak rasa malu. Bahkan sewenang-wenangnya kadang-kadang mereka ni berusaha untuk menghalalkan suatu perbuatan yang mereka buat tanpa mereka mempedulikan syariat agama dan juga norma fitrah kemanusiaan itu. Sebab itulah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, hari ini kita kena ubah diri kita, kita kena ubah masyarakat kita untuk memastikan kita tidak hidup dalam ruang lingkup maksiat. Kadang-kadang kita buat apa saja dalam hidup kita maksiat, kita tak nak benda tu. Sebab itu kita pastikan kita ini bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sebenar-benar taubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, taubatlah kamu dalam keadaan taubat nasuha. Tuan-tuan, saya nak sebutkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala kata pada Nabi Muhammad SAW, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rasulullah, wahai Muhammad, kalau ada hamba aku yang bertanya tentang aku, fa inni qarib, maknanya bertanya ni maknanya nak memohon doa, nak minta something, nakkan taubat, nakkan syurga, nakkan kebaikan, nak apa sahaja, katakan kepada mereka, Muhammad, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku akan menerima segala apa yang dikatakan, segala apa yang diminta, segala apa yang diimpikan, apa yang kita nak. Sebab itulah tuan-tuan pun rahmati Allah, Allah ni baik, Allah ni satu kuasa yang sangat dekat dengan kita. Walaupun dia hebat, dia aziz, dia jabbar, dia pemilik neraka, pemilik syurga, pemilik dunia, tapi Allah Subhanahu Wa Taala ini Ar-Rahim, lembut dengan kita. Allah Taala nak kita ini menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat dekat. Kalau manusia kita minta hari-hari, kita minta ampun hari-hari, sudah tentu confirm dia kata engkau ni nak menipu, engkau tu begitu. Kalau kita minta ampun hari-hari, dia kata no, forgive dah, tak ada maaf bagimu. Tapi itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan rahmati Allah, sidang pendengar yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita ada peluang, kita masih lagi boleh bernafas. Berapa ramai orang masih di hospital-hospital bernafas pakai mesin, makannya pakai tiup, dah tak ada tenaga. Kita hari ni ada tenaga, kita boleh ucap astaghfirullah, kita boleh ucap astaghfirullah, kita boleh ucap astaghfirullah, kita boleh mohon taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tak menilai rupa kita, macam mana kesalahan dosa kita. Innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengambil amalan seseorang, melihat kualiti seseorang pada pengakhiran. Maka pastikan pengakhiran kita adalah pengakhiran yang baik.
dan saya harap kita bersama-sama berjumpa di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ayuh kita sama-sama segera bertaubat. Moga-moga taubat itu meningkatkan nilai kualiti diri kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu saja. Saya Piu Amin, dengarkan IKIM FM selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.